Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sekasihi tuan-tuan, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat untuk bersiar di ruang maya ini. Semalam kita tangguh sebentar kerana saya ada urusan lain. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat untuk berada di dalam satu majlis zikrullah, majlis ilmu, majlis untuk membicarakan berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang kita semua maklum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan, kesihatan yang membolehkan untuk kita menunaikan tanggungjawab dan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Kerana itulah merupakan satu daripada anugerah yang cukup berharga kepada kita sebenarnya. Inilah yang kena kita lakukan, yang kita kena buat dan kita kena pelihara. Kerana itu adalah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu kita sihat dan waktu kita hidup. Baik, tuan-tuan ya. Kita menyambung dalam siri kuliah kita yang lain, iaitu kata Sayyidina Isa alaihi salam. Ini Nabi Isa alaihi salam, dia menyebut, dia kata, kita walaupun Nabi Isa ni ialah merupakan nabi yang diutuskan kepada umat, kerana kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kena beriman. Sebab tu dalam rukun iman disebut tentang beriman dengan rasul-rasul. Kita beriman dengan rasul-rasul. Kalau kita hanya beriman dengan Nabi Muhammad, kita tak beriman dengan nabi lain, maka itu dianggap sebagai orang yang kufur, orang yang murtad. Kita mesti beriman dengan nabi. Cumanya beza kita dengan orang-orang Nasrani ataupun orang Kristian, dia mengatakan Nabi Isa ni ialah anak Tuhan. Satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia di atas muka bumi ini yang tidak ada bapa ialah Nabi Isa alaihi salam. Dia hanya ada mak saja, tetapi dengan kuasa Allah Taala boleh nak buat satu perkara, kun fayakun. Maka akhirnya kita lihat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di atas dunia dalam keadaan yang tidak ada bapa, tapi dia adalah merupakan satu daripada Allah Ta'ala tunjuk kuasa, aku mampu nak menjadikan makhluk itu dengan kekuasaan yang ada kepada keluar daripada tabi'i ataupun luar daripada apa yang kamu faham selama ini. Nabi Isa alaihi salam dikata, tahabbabu ilallahi bibughdi ahlil ma'asi wa taqarrabu ilallahi bittaba'udi minhum waltamisu ridallahi bisukhtihim. Qalu ya ruhallah faman nujalisu? Qala jalisu man tuzakkirukumullaha ru'yatahu wa man yazidu fi amalikum kalamuhu wa man yuraghibukum fil akhirah amaluhu.
Kata Nabi Isa, dia kata, berkasih-kasihanlah kamu, yakni sayang menyayangilah kamu kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia suruh kita ni berkasih-kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita benci kepada ahli maksiat dan hampirkan dirimu kepada Allah dengan menjauhkan daripada mereka itu, dan tuntut oleh kamu akan redha Allah dengan benci akan mereka itu. Maka berkata mereka, maknanya berkata pengikut Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Isa, hai Ruhullah. Nabi Isa ni digelarkan dengan Ruhullah. Maka siapakah yang kami nak berkawan dengan dia? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, duduklah kamu bersahabat dengan seorang yang mengingatkan kamu dengan Allah, dan duduk kamu berkawan dengan seorang yang menambahi dalam amal kamu oleh perkataannya, dan duduk oleh kamu berkawan orang yang menggemarkan kamu di dalam akhirat oleh amalnya. Ini ialah yang dinasihat oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini satu formula ataupun satu kaedah dalam kita ni nak mencari macam mana kita nak, yang kita kata selalu kita sebut, kami kasih kepada Allah, aku kasih kepada Allah, saya kasih kepada Allah. Yang kamu kata kasih kepada Allah Ta'ala ni, kata Nabi Isa, tahabbabu ilallahi. Kamu berkasih, sayang kepada Allah Ta'ala tu dengan cara macam mana? Bibughdi ahlil ma'asi. Salah satunya ialah dengan kamu benci dengan orang yang melakukan maksiat. Kamu benci, bukan benci kerana peribadi, bukan benci kerana peribadi dia pasal dia miskin, ataupun kita benci dia tu kerana dia tu bukan orang yang ada kedudukan. Kita benci dengan dia tu bukan kerana dia tak comel. Kita benci dengan dia tu bukan dia tu orang kampung kita, ataupun bukan orang satu negeri dengan kita. Bukan begitu. Tapi ke siapa? Bibughdi ahlil ma'asi. Kita tanda sayang kita dengan Allah Ta'ala ini dengan kita benci dengan ahli maksiat. Ahli maksiat. Wa taqarrabu ilallahi bittaba'udi minhum. Kamu nak taqarrub, nak dekat dengan Allah Ta'ala itu dengan cara kamu kena jauh dengan mereka. Apabila kamu nak taqarrub, nak dekat dengan Allah Ta'ala itu, caranya macam mana? Caranya ialah dengan cara kamu mesti jauhkan daripada mereka. Kamu kena jauhkan daripada mereka. Maknanya kita tak berkawan dengan dia. Bukan maksud tak berkawan ni kita tak tegur dengan dia. Maksud berkawan ni lain, tegur tu kena tegur. Walaupun dia tu minum arak ke judi ke, kita kena, jangan sampai kalau kita pula tidak tegur dia, kalau kita pula tidak bersapa dengan dia, nanti dia makin jauh lagi dengan Allah Ta'ala. Cumanya kita tak rapat, tak akrab dengan dia. Kita tidak menjadi orang yang akrab, rapat dengan dia. Dia berbeza. Kau sakat kita kata jumpa tengah jalan, kita tegur dia, apa khabar Pak Long, Pak Cik, kan, kita tegur gitu. Tapi nak rapat dengan dia, nak harapkan pada dia, nak tinggal kunci rumah kat dia, nak bagi kereta kat dia, tu tidak sampai pada peringkat begitu.
Kerana orang macam ni kita mesti, dia kata wa taqarrabu ilallah bitaba'udi minhum. Kamu nak taqarrub dengan Allah Ta'ala itu, nak dekat dengan Allah Ta'ala itu dengan kamu menjauhkan daripada mereka. Kamu jauhkan daripada mereka. Itu yang sepatutnya kamu kena lakukan, tuan-tuan. Waltamisu ridallahi bisukhtihim. Kamu pula, dia kata, ketika kamu nak memburu redha Allah Ta'ala, dengan kamu marah kepada mereka, yakni dengan kamu benci akan mereka. Tanda kamu nak tuntut redha Allah Ta'ala ini dengan kamu marah pada mereka. Maksudnya kita jauh dengan mereka, kita marah dengan mereka. Pasal orang ni orang yang tak boleh kita nak rapat dengan dia, bimbang takut penyakit yang jahat yang ada kepada dia tadi akan terpalit dengan kita. Itu yang dia suruh kita jauhkan. Kamu kena jauh. Itu cara kamu nak cari redha Allah Ta'ala. Kalau kamu tak cari redha Allah, kamu nak cari redha Allah Ta'ala, tapi sebaliknya kamu tidak benci dengan dia, kamu tidak marah dengan dia, tak boleh. Kita kena ada benci dengan dia. Sekurang-kurangnya kita tak redha dari segi face looking kita, dari segi muka kita, memek kita, dari segi orang kata body language kita. Kita kata sorry. Kalau kita berkawan dengan dia, mungkin dia kadang-kadang dia minum arak, dia buat balik perempuan, sebagainya. Jadi sudah tentulah pada kita tak boleh kita nak rapat dengan dia. Itu tanda kita itu ialah dengan kita mencari redha Allah bisukhtihim, dengan kita marah ataupun kita benci dengan mereka. Qalu ya ruhallah faman nujalisi. Maka sahabat Nabi Isa tanya, kalau gitu macam mana cara kami ni nak rapat ataupun nak cari dengan orang yang macam mana, yang kami nak duduk, yang kami nak berkawan, nak cari orang macam mana, nak cari sifatnya macam mana? Para sahabat Nabi Isa tanya apa Nabi Isa, dah kau kata gitu tadi, kami nak cari redha Allah dengan kami benci mereka, kami tak rapat dengan mereka, kami jauh dengan mereka, tu cara kami nak taqarrub dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi Isa kata, jalisu man tuzakkirukumullah, kamu duduklah dengan orang yang mengingatkan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkawan tu dengan orang yang sifat dia sering mengingatkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru betul. Kita berkawan dengan dia tu dengan caranya ialah supaya kita menjadi orang yang bila tengok dia kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Kita tengok wajah dia, kita tengok watak dia, kita tengok amalan dia, kita teringat kita pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita dah tengok dia selalu duk pergi ke surau masjid, teringat kita untuknya kita pun nak jadi baik macam dia. Ini yang kita kata kita nak berkawan dengan orang itu. Orang itu orang yang kamu apabila duduk dengan dia, kamu akan ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia sering mengingatkan kepada kita tentang agama, mengingatkan kita tentang Allah, mengingatkan kita tentang Rasul, mengingatkan kita tentang sunnah Nabi, mengingatkan kita kepada amalan-amalan yang kita kena buat, mengingatkan kepada kita tentang ahwal kiamat, mengingatkan kepada kita tentang balasan syurga, mengingatkan kita tentang balasan neraka, mengingatkan kepada kita yaumul hisab, mengingatkan kepada kita azab kubur dan sebagainya. Ini yang kamu kena berkawan dengan dia. Dan kamu tengok dia, kamu duduk dengan dia, dia mengingatkan kamu akan Allah Ta'ala. Ini kawan yang kamu kena cari. Sepatutnya itulah kawan yang kamu kena cari, bukan kawan yang lain. Kawan ini yang kamu kena cari sebab itu kawan yang boleh membawakan kepada kamu kepada kesejahteraan hidup yang cukup bermakna di dalam kehidupan kamu. Bukan kita cari orang yang tidak boleh mengingatkan kepada kita tentang Allah Ta'ala. Ni cara yang Nabi Isa pesan. Dan wa man yazidu fi amalikum kalamuhu. Dan yang keduanya, sifat yang kamu kena duduk dengan dia pasal apa? Apabila kamu berkawan dengan dia,
kamu menambahkan amal kamu dengan sebab perkataan dia, dengan sebab nasihat dia. Tadi kamu tengok dia sering mengingatkan kepada kita tentang agama Allah, tentang Allah Ta'ala. Mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita kepada perjuangan Islam, tanggungjawab kita kepada Allah, tanggungjawab kita kepada ummah, tanggungjawab kita kepada benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wa man yazidu fi amalikum kalamu. Dan yang keduanya, kamu nak berkawan orang yang mana kalamnya, perkataannya menjadikan kamu, menambahlah amalan kamu. Maksud dia, kalam dia yang keluar daripada mulut dia, semuanya kalam yang mengajak kepada kita itu untuk nak menambah amal kita. Mungkin selama ini kita jarang untuk sembahyang berjamaah di surau atau masjid, tapi oleh kerana kita berkawan dengan dia, kalam dia sering mengingatkan kita kepada itu, maka kita buat amalan-amalan. Sebab kata tadi, bila kita kawan dengan dia, yazidu fi amalikum kalamu, yang menambahkan amal kamu dengan sebab perkataan dia. Kita jadi berubah sikap kita, jadi suka untuk buat benda-benda baik ni, kerana dia itu orang yang saleh, orang yang baik, menjadikan kita nak ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ingat kepada Allah Taala. Bila buat benda itu, bila tengok, aku teringin nak buat. Selama ni aku jarang baca Quran, tapi dia selalu ingatkan tentang kenalah baca Quran sadari kan. Ingat kita, dia bagi tahu pada kita Quran ni kita kena baca, Quran ni ialah kita kena tengok dia selalu. Jadi kita selama ni jarang duduk baca Quran, jadi akhirnya teringin untuk nak baca Quran. Sebab apa? Sebab kalam dia, sebab nasihat dia kepada kita menjadi kita berubah. Amal kita tu berubah daripada tak baik kepada baik, daripada baik bertambah baik. Itu yang daripada dah baik, kita akan kekalkan kebaikan, istiqamah dengan kebaikan itu tadi. Itu yang kedua kata Nabi Isa alaihi salam dia kata. Dan yang ketiganya dia kata, kawan yang kamu kena kawan macam mana? Wa may yuraghibukum fil akhirah amaluhu, iaitu orang yang sering menggalakkan kepada amal-amal akhirat. Kamu tengok dia, berkawan dengan dia, menggemarkan kamu kepada akhirat. Pasal kita nak tengok dia ni kerja dia, kita nampak buat amal-amal untuk akhirat. Kita seronok pasal dia merupakan orang yang melakukan amal-amal akhirat. Allahu Akbar, kita tengok dia, kita seronok. Sebab dengan kita lihat kita berkawan dengan dia, menjadikan kita itu cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ataupun amal-amal akhirat itu sendiri. Ini yang kita nak, yang kita mahu sebenarnya. Ini yang kita nak dan kita mahu, supaya membolehkan kita adalah terdiri dari kalangan orang yang apabila berkawan dengan dia, maka menjadikan kita adalah merupakan orang yang boleh untuk menjadikan manusia yang sentiasa teringin ataupun menjadikan motivasi kepada kita untuk kita nak melakukan amal-amal akhirat. Itu tiga perkara, yang tiga sifat yang Nabi Isa alaihi salam telah gariskan. Inilah kawan yang kita kena duduk, dia kata. Kalau tidak, tak usah. Kalau tidak, kamu begitu saja, tak boleh, dia kata. Dan kata Sayyidina Amrullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ini seorang dari kalangan kibar sahabah, musa sahabat, dia kata, wallahi law sumtun nahara la uftiruhu wa qumtul layla la anamuhu wa anfaqtu mali ilqan fi sabilillah amutu yawma amutu wa laysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah wa bughdun li ahli ma'siyatillah ma nafa'ani zalika syai'a. Kata Abdullah bin Umar, dia kata, demi Allah, jika aku puasa sehari-harian, tidak aku berbuka, dan jika aku berdiri semalam dengan berbuat ibadat, tiada aku tidur, dan jika aku belanjakan hartaku yang baik, kemudian yang baik di dalam
perang sabil, sedangkan aku mati pada ketika hari aku mati, tiada di dalam hati aku kasih orang yang membuat taat kepada Allah, dan tiada di dalam hatiku benci akan orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Nescaya tiada memberi manfaat akan daku oleh suatu yang demikian itu. Masya Allah. Ini Abdullah Ibn Umar dia kata, kalau aku sumtun nahara la uftirhu. Nak menggambarkan betapa kuatnya ibadat dia ni. Kita taklah, orang kata Islam tak suruh kita puasa sampai tak buka, tapi nak menggambarkan, dia kata la uftirhu, mana aku puasa tu sungguh maknanya sampai aku tak buka. Wa qumtul laila la anamhu. Sedangkan kita ni sepatutnya bila kita semayang, kita kena rehat tidur, tapi Nabi Abdullah Ibn Umar dia kata, nak buat perumpamaan analogi, dia kata akunya pula bangun malam sampai la anamhu, aku tak tidur. Betapa banyaknya ibadat dia dengan Allah Ta'ala. Wa anfaqtu mali ilqan fi sabilillah, aku pula membelanjakan harta aku yang baik-baik, yang terpilih, harta-harta yang baik-baik semua, harta yang aku bagi untuk perang sabil, untuk dalam perjuangan sabilillah. Dan dia kata amutu yauma amutu walaysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah, sedangkan hari aku mati ini pula, dalam diri aku pula tidak ada perasaan kasih dengan orang yang taat kepada Allah, dan tidak ada diri aku waktu aku mati tadi aku benci dengan ahli maksiat. Ma nafa'ani zalika syai'an, pada aku dia kata tak ada lah nilai suatu pun. Masya Allah, ya. Di sini kita dapat tengok bagaimana hubungan agama kita ini, dia mesti ada hablum minallah dan hablum minan nas. Macam saya hurai dulu, kerana kita ni tak boleh kita nak baik dengan Allah Ta'ala saja. Alhamdulillah, tadi kita menjaga hubungan kita dengan Allah, macam kita semayang subuh tadi, semayang berjamaah sebagainya, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita diburuk dengan manusia, kita menyakit hati jiran, semalam kita buat qiyam, siang hari kita berpuasa, hubungan kita dengan Allah best, excellent, excellent, hebat lah, paling cemerlang kita katakan. Malangnya hubungan kita dengan manusia fail. Kita menyakit hati jiran, macam saya pernah sebut macam mana seorang perempuan yang baik ibadatnya, siang hari puasa, malam dia qiyam, tapi mulutnya becok, menyakit hati jiran. Nabi kata wahya finnar, dia akan masuk dalam neraka. Jadi yang ni pun sama juga lebih kurang, maksud dia tak lari, maksud dia iaitu dia kata aku ni puasa, aku wa qumtul laila la anamhu, aku pula bangun malam sehingga aku tak tidur. Wa anfaqtu mali ilqan fi sabilillah, aku pula belanja harta aku fi sabilillah. Tapi malangnya apa dia? Hari aku mati, amutu yauma amutu wa laysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah. Malangnya waktu aku mati, hari mati tu aku tidak ada perasaan sayang dengan orang yang taat dengan Allah, dan aku tidak ada perasaan benci dengan ahli maksiat. Padaku dia kata ma nafa'ani zalika syai'an, tak ada manfaat. Walaupun aku buat kebaikan, dia kata aku semayang rajin, aku puasa rajin, aku infak sebagai rajin, tapi aku tidak benci dengan ahli maksiat dan sayang dengan orang-orang yang taat dengan Allah Ta'ala, maka aku adalah terdiri, tak ada amalan aku seolah-olah macam tidak ada nilai. Masya Allah. Itulah nak menggambarkan tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala pun kena baik, hubungan kita dengan manusia pun kena baik. Jangan pula kita kata hubungan dengan manusia baik, tapi kita tak ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tak boleh juga. Dia mesti imbang. Dua-dua ni mesti sekali, kerana kehidupan kita ni hablum minallah wa hablum minan nas. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat yang amat bermakna kepada kita, insya-Allah, supaya kita dapat mempraktikkan atau mengikuti apa yang diberikan, peninggalan-peninggalan daripada kata-kata dari kalangan orang-orang dahulu, kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka agak dekat dengan zaman Nabi, maka sudah tentulah menjadikan perhatian
kepada kita untuk kita amalkan. Itulah saja, insyaAllah pada besok hari kita tangguh kuliah kita tak ada, kita akan sambung pula pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Jadi itulah saya dapat sampaikan. Semoga kita tangguhkan dan kita baca Fatihah dengan kita hadiahkan untuk ibu dan ayah kita terutama telah meninggal dunia dan juga selama kita masih hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami, melihara kami daripada kecil hingga dewasa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihilah anak-anak kami, kasihilah ibu bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur ibu bapa kami sebagaimana daripada taman-taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kubur ibu bapa kami daripada lubang neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu ya Allah. Jangan cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau anugerahkanlah kepada kami syurga, jauhkanlah kepada kami neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakan diri kami, anak isteri kami, masyarakat dan jiran tangga kami daripada wabak COVID ini ya Allah. Kau angkatkanlah wabak COVID berlaku terhadap negara kami ya Allah. Kemungkinan apa yang berlaku ini adalah daripada maksiat kami. Engkau ampunlah segala maksiat yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.